Pada tahun 1990, Malaysia dikejutkan dengan satu kes pecah amanah yang sehingga kini masih diingati ramai. Kes tersebut adalah kisah seorang pegawai Bank Malaysia yang mencuri 1 sen sehinggalah dia menjadi jutawan. Atau kes tersebut lebih dikenali sebagai pencuri 1 sen. Jadi, siapa pegawai itu? Dia adalah Aman Shah Ahmad. Aman Shah Ahmad dilahirkan pada 9 Oktober 1966. Dia merupakan graduan perakaunan dari Institusi Teknologi Mara atau sekarang UiTM dan berusia 24 tahun ketika melakukan jenayah tersebut. Di mana berlakunya jenayah ini? Ia berlaku di Hock Hua Bank, Cawangan Raja Laut, Kuala Lumpur, dan Aman Shah Ahmad merupakan seorang pegawai di bank tersebut. Selepas setahun bekerja, majikannya telah nampak potensi dalam Aman lalu menghantarnya untuk menghadiri kursus komputer di mana dia telah mempelajari kemahiran untuk melaksanakan operasi-operasinya. Seterusnya, proses pencurian. Aman Shah menggunakan jawatannya dan kemahiran dirinya untuk mencuri dari pihak pengguna. Cara yang digunakan oleh Aman Shah adalah dengan memindahkan 1 sen setiap hari dari setiap akaun bank di Hock Hua Bank ke akaun proksi di bank yang lain. Aman Shah berjaya mencuri sekitar 4 juta ringgit Malaysia. Aman Shah telah menipu pengurusan Bank Negara Malaysia (BNM) apabila beliau mengemukakan arahan palsu melalui pemprosesan sistem pemindahan elektronik untuk dana sekuriti (SPIDS). Arahan ini membolehkan Aman Shah memindahkan wang daripada Hock Hua Bank ke akaun agensi periklanan bistro miliknya di Bank Bumiputera Malaysia Berhad. Seterusnya, bagaimana perbuatan Aman Shah terbongkar? Aman Shah membeli 6 buah kereta mewah dengan wang yang ada secara tunai. Dia juga pernah menyertai pameran kereta sport di Plaza Bukit Bintang. Pada 3 Jun 1990, Aman Shah telah dijemput ke sebuah program di TV3 iaitu Sekapul Siri. Dalam temu bual tersebut, dia bercakap tentang kereta-kereta mewahnya. Namun, tanpa menyedari, bekas majikannya yang bekerja di Hock Hua Bank juga kebetulan menonton rancangan tersebut. Bekas majikannya itu berasa curiga dengan aset yang dimiliki oleh Aman. Bagaimana bekas pekerjanya dengan gaji RM1,800 sebulan mampu memiliki kenderaan-kenderaan tersebut? Lalu, bekas majikannya itu membuat audit dan mendapati RM4.1 juta hilang dari akaun-akaun pelanggannya bank. Lalu majikan tersebut terus membuat laporan polis di Balai Polis Campbell dan 3 hari kemudian Aman Shah telah ditahan di sebuah kondo di Bangsar pada 11 Jun 1990. Hai, Assalamualaikum. Saya Izul dan saya akan mengupas macam mana Aman Shah kena tangkap. Proses menjejaki Aman Shah dimulakan dengan majikan lamanya dahulu dengan cara menjalankan audit terhadap transaksi Aman Shah semasa dia bekerja di bank dahulu. Apabila bukti telah disiap sediakan oleh majikan lama Aman, majikan lama Aman terus membuat laporan polis. Dalam hanya 3 hari sahaja, Aman Shah telah ditangkap di kondominium mewahnya di Bangsar. Pihak polis yakin bahawa dalam masa 14 hari sahaja, beliau telah berjaya membuat transaksi sebanyak 4 juta ringgit daripada duit pelanggan bank ke akaun peribadinya. Aman Shah telah menghadapi tuduhan penipuan dan pemindahan wang secara haram. Cerita pencuri 1 sen menjadi alat yang sangat efektif dalam menyampaikan pelajaran moral yang mendalam dengan menekankan pentingnya kejujuran dan integriti sebagai nilai-nilai utama yang harus dipegang teguh, bahkan dalam menghadapi tindakan sekecil mana pun. Cerita ini mengajarkan bahawa setiap nilai uang meskipun hanya sebesar 1 sen memiliki makna yang mendalam dan perlu dihargai, membuka pintu wawasan terhadap kebijaksanaan, kewangan dan etika. Lebih dari sekadar kisah seorang pencuri kecil, pesan moralnya menekankan pentingnya memahami dan menghargai nilai-nilai fundamental dalam kehidupan seharian. Selain itu, cerita ini merangsang pemikiran tentang perlunya belajar dari kesalahan, mengambil hikmah dari pengalaman buruk dan melihatnya sebagai langkah esensial dalam perjalanan menuju pertumbuhan peribadi yang lebih baik. Menegaskan bahawa setiap tindakan sekecil mana pun dapat membentuk seseorang karakter dan membawa impak ke dalam pembentukan identiti seseorang.